Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya abna'i? Arju minkum jami'an fi sihatin wa afiyatin wa salamatin fil bait insyaallah. Ustaz harapkan antum semua sihat, sejahtera ya. Okey. Ahlan wa sahlan, selamat datang bagi yang menonton video kali ini. Kita ada satu topik yang sangat-sangat penting yang kita rasa kita guna sehari-hari dan ianya sangat penting ketika kita sedang bercakap ataupun lebih kita katakan praktikal dalam perbualan. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustaz harapkan antum dalam keadaan yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat sihat ya. Jadi sebelum tu apa kata kita sama-sama naqra'u ad-du'a qabla dirasah. Baiklah, tajuk pada hari ini kita akan kupas tentang ad-dhamair. Apa itu ad-dhamair? Dalam bahasa Melayu kita kenali sebagai kata ganti diri. Dalam bahasa Inggeris pula kita sebutkannya sebagai pronouns. Okey. Jadi kata ganti diri itu ialah saya, awak, dia dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris he, she. Kalau dalam bahasa Arab pula selalu kita guna dekat sekolah. Ana, anta, anti. Jadi untuk tajuk kali ini kita akan lebihkan sikit kita punya pengetahuan, kita dalamkan sikit ilmu kita dalam tajuk ad-dhamair ini. Okey, insya-Allah. Dhamir terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dhamirul munfasil dan yang kedua ialah dhamirul muttasil. Okey, dhamir munfasil apa tugasnya? Dhamir muttasil apa tugasnya? Jadi kita akan sama-sama tahu apa tugas setiap bahagian dhamir yang ada ni, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan dhamir muttasil? Okey. Di sini takrif dalam bahasa Arab, jadi ustaz mafhumkan dia, ustaz bagi antum faham. Okey, kata ganti diri yang bersambung dengan kata nama. Okey, kata ganti diri yang bersambung dengan kata nama. Jadi tugas dhamir muttasil ini kita senang cerita, kita kategorikan dia sebagai kata ganti diri yang menunjukkan kepada kepunyaan ataupun belongings dalam bahasa Inggeris, belongings. Okey. Jadi contohnya pen saya, ibu saya, ayah awak. Jadi itu semua ialah kepunyaan. Okey. Taib. Di sebelah kanan antum ini ada 6 kata ganti diri. Okey, yang bermula dengan ana, huwa, hiya, anta, anti dan nahnu. Okey, nampak tangan ni sebagai anak panah. Okey. Baik. Di sebelah kiri antum ini ialah huruf-huruf yang mewakili dhamir yang di sebelah kanan ini. Okey. Taib. Baik, untuk dhamir muttasil, ana dia akan bertukar menjadi ya. Okey. Begitu juga dengan huwa akan menjadi hu, hiya akan menjadi kepada ha, anta akan jadi kepada ka, anti akan jadi kepada ki dan nahnu akan menjadi na. Okey. Antum boleh rujuk kitab At-Taysir safhah 29. Jadi antum boleh lakukan perbualan ini di rumah bersama-sama dengan ibu atau ayah ataupun kakak, adik dan abang. Baik, untuk misal yang pertama kita ada hadhihi hadiyatun li, barakallahu li. Okay, kita ada perkataan ana. Baik, bagaimana ana ini menjadi kepada huruf ya? Baik, hadhihi hadiyatun li, ini hadiah untuk saya. Kemudian kita teruskan dengan dhamir huwa. Baik, antum lihat pada kata ganti diri huwa ini, okey, berubah menjadi hu ataupun huwa, ha ini mewakili kepada kata ganti diri huwa. Okey. Jadi kita terjemahkan di sini hadhihi hadiyatun lahu, hadiah ini untuk dia ataupun hadiah ini untuknya. Jadi kita kenal hu ni
mewakili huwa. Jadi huwa ni ialah dia seorang lelaki. Kemudian kita teruskan dengan dhamir hiya. Dhamir hiya ini kita lihatkan di sini dia berubah bentuk menjadi ha alif. Ha. Jadi kita tengok pada contoh ayat di sini, hadhihi hadiyatun laha. Hadhihi hadiyatun laha. Hadiah ini untuknya. Nya itu ataupun untuk dia. Dia itu berbalik kepada hiya. Hiya ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu akan menjadi maksud dia seorang perempuan. Berbeza dengan yang tadi huwa, yang ini hiya. Kalau huwa tadi di akhirnya ialah ha telinga tu yang berwarna kuning tadi. Jadi di sini sekarang ni hiya dia akan berubah bentuk menjadi ha alif. Baiklah, contoh seterusnya kita lihat di sini, hadhihi hadiyatun laka. Huruf yang berwarna biru, kaf yang berbaris atas berwarna biru ini mewakili dhamir anta. Okey, dhamir anta. Jadi kita terjemahkan di sini, hadhihi hadiyatun laka. Hadiah ini untuk kamu. Jadi kamu ini kita maksudkan ialah anta. Jadi anta maksud dalam bahasa Melayu ialah kamu ataupun awak, untuk seorang lelaki. Awak, saya sedang bercakap dengan awak. Saya sedang bercakap dengan awak. Jadi hadhihi hadiyatun laka. Saya sedang bercakap dengan awak. Okey, anta. Jadi kaf berbaris atas ini membawa maksud anta. Contoh yang seterusnya, kita akan lihat dhamir anti. Anti berubah menjadi ki. Kaf masih sama kaf macam tadi, tapi dia berbaris bawah. Jadi bila antum terlihat atau terjumpa huruf kaf yang berbaris bawah, jadi ia secara tidak langsung menjadi kata ganti diri untuk anti. Hadhihi hadiyatun laki. Hadiah ini untuk awak. Tapi awak yang jantinanya siapa? Jantinanya ialah anti, perempuan. Jadi kalau ustaz cakap dengan murid perempuan, ustaz perlu gunakan hadhihi hadiyatun laki. Walaupun bunyinya macam laki-laki, lelaki, akan tetapi dalam kaedah bahasa Arab ini, kaf yang berbaris bawah ini ialah dhamir anti. Contoh yang terakhir, kita lihat kepada dhamir nahnu. Okay, dhamir nahnu. Dhamir nahnu ini kita lihat akan berubah menjadi na. Antum lihat di contoh ayat di atas, hadhihi hadiyatun lana, barakallahu lana. Jadi di sini na ini membawa maksud kami ataupun kita. Hadhihi hadiyatun lana. Hadiah ini untuk kita. Ataupun semoga Allah memberkati kita semua. Jadi na ini adalah bentuk yang mewakili dhamir nahnu. Baiklah, seterusnya kita akan berpindah tajuk kepada bahagian yang kedua, iaitu dhamirul munfasil. Ingat Baik, kita ingat semula. Dhamir terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali, dhamirul muttasil, dhamir yang bersambung dengan kata nama. Baik, sekarang ini kita lihat bahagian yang kedua, dhamirul munfasil, iaitu dhamir yang bersambung dengan fa'il. Apa itu fa'il? Kita sebutkan fa'il ini dalam bahasa Melayu ialah perbuatan ataupun kata kerja. Dalam bahasa Inggerisnya kita kenal sebagai verbs. Dhamir munfasil terdiri daripada 14 kata ganti diri. Yang kita biasa dengar ini huwa, huma, hum. Okay, kalau boleh antum baca sama-sama dengan ustaz ataupun antum baca sama-sama di rumah dengan adik-beradik dan ayah ibu. Okey. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu.
Baik, kita ulang balik semula. Okey, ingat ya. Dhamir munfasil terbahagi kepada 14 kata ganti diri. Okay. Jadi yang pertama sekali ialah huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi untuk kata ganti diri yang kita belajar hari ini, dhamir hari ini, huwa bermaksud dia seorang lelaki, atau dalam bahasa Inggerisnya kita kenali sebagai he. Okay, he. Baik, kemudian hiya dalam bahasa Melayu kita kenal sebagai dia seorang perempuan. Okay, mu'annath. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia she. Baiklah, jika antum rujuk di dalam buku teks At-Taysir, safhah 28, antum akan lihat ada gambar yang bernombor dan juga ada tulisan ataupun ayat yang bernombor merujuk kepada perbuatan-perbuatan dalam gambar. Jadi kita pecahkan satu-satu supaya antum boleh faham. Tayyib, unzur ila hadhihi surah. Antum lihat, okay, huwa ini diwakili huruf ya, okay, ataupun huwa ini menjadi huruf ya yang kemudian disambungkan kepada perkataan hamala, iaitu membawa. Jadi dia akan membentuk kepada satu perkataan yang membawa maksud dia sedang membawa. Okay, dia sedang membawa. Okay. Huwa yahmilu al-hadiyata. Dia seorang lelaki sedang membawa hadiah. Okey. Baik. Seperti tadi juga, huwa akan membentuk huruf ya. Okey, kemudian dia akan bersambung dengan fi'il, iaitu fataha telah membuka, dan dia akan menjadi satu perkataan yaftahu yang membawa maksud dia sedang membuka. Dia ini merujuk kepada huwa, iaitu dia seorang lelaki. Jadi huwa yaftahu al-hadiyata. Huwa yaftahu al-hadiyata bermaksud dia seorang lelaki sedang membuka hadiah. Faham tu? Ahsan tu. Seperti yang tadi juga, huwa yaqta'u al-ka'ka. Jadi huwa ini akan diwakili huruf ya. Okay. Jadi dia akan bersambung dengan perkataan qata'a, iaitu telah memotong, dan dia akan membentuk satu perkataan yaqta'u, membawa maksud sedang memotong. Dia seorang lelaki sedang memotong. Jadi ya ini kembali kepada huruf ataupun dhamir huwa. Huruf ya ini berbalik kepada huwa, bermaksud dia seorang lelaki sedang memotong kek. Tayyib, ayuhat tullab wa talibat al-mahbub, anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Jadi begitulah sahaja pelajaran kita dalam tajuk dhamair. Jadi seperti yang Ustaz boleh simpulkan di sini, dhamir terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama kita belajar tadi ialah dhamirul muttasil, yang bermaksud dhamir ataupun kata ganti diri yang bersambung dengan isim, ataupun kata ganti diri yang bersambung dengan kata nama. Contohnya pen saya. Jadi kita nak bagi tahu ke orang bahawa dhamir muttasil ini fungsinya ialah untuk menunjukkan kepunyaan. Untuk dhamir munfasil pula, kita simpulkan dhamir munfasil ini ialah kata ganti diri yang bersambung dengan kata kerja ataupun dhamir yang bersambung dengan fi'il. Okey, jadi ada perbezaan, iaitu dhamir munfasil bersambung dengan fi'il dan dhamir muttasil bersambung dengan isim. Baik, Ustaz rasa itu sahaja.
pelajaran kita untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila liqa. Ma'assalamah.